Kembali kepada Muhammad, karya Ibnu Badis rahimahullah, wafat pada 1359 Hijriah bersamaan 1940 Masihi, atas nama Yang Kasih, daku menulis. Selawat dan salam, buat kekasih, kita puji sesempurnanya bagi Allah, selama-lamanya, atas kurnianya dan izinnya, sesuai ketetapannya yang tersurat, kita selesai melaksanakan hikmat kepada Turats Ibnu Badis, seorang pejuang kemerdekaan dan reformis Algeria. Pidato maulidnya yang berjudul Ila Muhammad yang kita terjemahkan sebagai Kembali kepada Muhammad. Pidato maulid terakhir yang disampaikan beliau pada pagi selepas subuh pada hari Maulid Nabawi 12 Rabiul Awal 1358 Hijriah, 4 Mei 1939. Masihi, dan diterbitkan keesokan harinya oleh Surat Khabar Al-Basor. 13 Rabiul Awal 1358 Hijriah, 5 Mei 1939 Masihi, setahun sebelum kewafatan beliau, kita sertakan juga sedikit biografi pengenalan siapakah Syekh Ibnu Badis ini, memandangkan majoriti masyarakat kita kurang mengenali sosok ilmiah dan sejarah Ibnu Badis ini, serta sumbangannya dalam kesarjanaan Islam. Terima kasih kita ucapkan buat pihak Abim Press atas kesudian menerbitkan dan menyebarkannya secara gratis non-online. Tiada hak cipta yang kita tuntut di balik terbitan ini. Ia bebas diulang cetak dan disebarkan oleh sesiapa saja, dan digunakan dalam kajian-kajian. Sesungguhnya tiada apa yang kita miliki melainkan kesalahan dan kesilapan. Sementara seluruh kebaikan itu hanyalah milik Allah. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan dalam terjemahan ini, mohon segera dimaklumkan agar segera diperbetulkan, kerana tiada kitab yang sempurna melainkan Al-Quran, Allah Maha Mengetahui. Syafiq atau Hidi, Muhammad Syafiq Ismail, 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah _27 Oktober 2020 Masihi, Maktabah atau Hidi, Negeri Sabah Al-Mahmiyah Bila. Biografi Ibnu Badis, beliau bernama Abdul Alhamid bin Muhammad Al-Mustafa bin Maki bin Badis, lebih terkenal dengan gelaran Ibnu Badis. Lahir di Bandar Constantine, Algeria pada tahun 1305 Hijriah, 1887 Masihi. Berasal daripada keluarga alim ulama, di mana bapanya dan datuknya adalah kadi atau hakim mahkamah di tanah kelahirannya itu. Beliau memulakan pengajian awalnya di bawah asuhan bapanya, dan selesai menghafal Al-Quran ketika berusia 13 tahun. Beliau seterusnya melanjutkan pengajiannya di Jami' Zaitunah, Tunisia. Di situlah beliau bertemu dan bertalaki daripada ulama-ulamanya yang terkenal, mempelajari pentingnya reformasi dan tajdid daripada taklid dan bid'ah daripada gurunya Muhammad Al-Nahli, antara ulama pengasas Zaituniah. Mempelajari pentingnya kedudukan bahasa Arab dalam tamadun Islam daripada gurunya Ibnu Ashur, alim Makasid itu. Selesai di Zaitunah, beliau menyambung pengajiannya di Madinah Nabawiyah. Di Madinah, beliau bertemu dengan sahabat karibnya dan teman seperjuangannya Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi, yang juga berasal daripada Algeria. Beliau pulang semula ke Algeria dan memulakan tugas dakwahnya di Al-Jami' Al-Ahdar pada tahun 1914. Melihatkan situasi Algeria yang makin luluh budaya Islamnya diganti dengan budaya Barat, beliau mengambil keputusan mengasaskan dan mengepalai pasukan Jam'iyah Ulama Muslimin Bel Jazir, Persatuan Ulama Muslimin Algeria, pada tahun 1931 Masihi, yang diasaskan untuk menyelaraskan gerakan-gerakan ulama Islam di seluruh Algeria, yang ketika itu berada di bawah jajahan Perancis, dan menyedarkan para ulama ini akan pentingnya peranan mereka untuk membela budaya dan fikrah Islam dalam diri anak-anak Muslimin, yang makin lama makin terhakis kerana pengaruh Barat ini. Melalui persatuan ini, beliau telah membina ribuan madrasah di seluruh Algeria, dan memposisikan ulama-ulamanya, mengajarkan asas ilmu Islam dan tahfiz Al-Quran kepada anak-anak Muslimin. Sekali dengan itu, beliau turut mengasaskan majalah Al-Shihab, yang memfokuskan wacana ilmu, agama, dan sastra, dengan tujuan menyediakan bahan bacaan Islamiah kepada masyarakat Algeria, ketika mana bahasa Perancis dan bahan bacaannya mula tersebar dalam kalangan Muslimin, yang sekiranya dibiarkan akan merosakkan pemikiran dan jati diri Islam mereka. Tindakan bijak Ibnu Badis ini membuahkan hasil. Kesedaran masyarakat Algeria akan imperialisme budaya yang dipajangkan Perancis di tanah air mereka makin meningkat. Ia telah menggugat dakyah Perancis, hinggakan mereka terpaksa merayu dan berunding kepada Ibnu Badis agar menghentikan gerakannya itu,
serta merasuah beliau dengan pangkat tinggi sebagai ketua urusan agama bagi jajahan Perancis itu. Beliau menolaknya kerana Islam itu lebih mahal nilainya berbanding apapun di dunia ini. Pendirian yang teguh ini telah membawa kepada penyeksaan beliau oleh penjajah Perancis, namun, ia tak sesekali melunturkan semangatnya dalam perjuangannya demi agama dan anak bangsa. Beliau berterusan di dalam jihadnya, meskipun ditentang oleh bapanya dan diboikot adik-beradiknya yang merupakan pegawai di pejabat penjajah Perancis ketika itu. Beliau memimpin Persatuan Ulama Muslimin Algeria ini hinggalah ke hari kewafatan beliau pada tahun 8 Rabiul Awal 1359 Hijriah bersamaan 16 April 1940. Masihi, meninggal dunia sebelum bapanya, meninggalkan jasa dan nama yang baik, yang dikenang sepanjang zaman. Ke hari ini, Algeria telah mengkhususkan 16 April setiap tahun sebagai Yaum Al-Ilm atau Hari Ilmu, sebagai tanda penghargaan kepada perjuangan para ulama yang telah mengorbankan segalanya demi membela kedaulatan Islam dan watan. Beliau telah meninggalkan banyak karya-karya ilmiah. Kita senaraikan sebahagiannya. 1. Majlis Al-Tazkir, himpunan bahan pengajian tafsir Al-Quran yang disediakan beliau sepanjang tempoh 14 tahun mengajarkannya. 2. Mabadi Al-Usul, buku ringkas berkenaan usul fiqh, yang telah disyarahkan baik oleh Syekh Firqos Hafizahullah dalam Al-Fat Al-Mamul. 3. Atsar Ibnu Badis, himpunan karya-karya, surat, dan makalah beliau, yang dilaksanakan sekumpulan pengkaji Algeria, diterbitkan dalam 4 jilid tebal. Semoga Allah merahmati Ibnu Badis, dan mengurniakan sebaik-baik tempat di sisinya, seperti mana yang layak bagi Yang Maha Kasih. Walahi, inilah teladan dan ikutan yang sewajarnya diangkat dan dikenang. Islamis Reformis menentang imperialisme Barat. Terjemahan, atas nama Allah Yang Maha Kasih. Selawat dan salam buat kekasih, wahai muslimin. Sesungguhnya pada hari seperti inilah, cahaya telah terbit memancar, yang dengannya Allah kurniakan kepada kalian akan petunjuk hidayat kepada Islam. Dialah, yakni Allah, yang telah mengeluarkan kalian daripada kegelapan kepada cahaya. Dialah yang telah menjadikan kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan buat manusia, selama mana kalian melaksanakan amar makruf nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Kembalilah, sempena peristiwa mengingati Maulid Nabawi ini, kepada mengenang kehidupan Nabi yang mulia ini. Jadikanlah ia, kisah hidup baginda, sebagai rujukan iman kalian. Perbaharuilah tauhid kalian dengannya. Lindungilah hati kalian daripada kejahilan dan kelalaian, kegelapan syirik, serta hasutan syaitan. Dengannya, lihatlah bagaimana baginda pada permulaan kehidupan baginda. Dan sebelum kenabiannya, betapa baginda itu jauh daripada kehidupan jahiliah dalam keadaan baginda hidup bersama orang-orangnya, umat jahiliah itu, dan bagaimana baginda bertawajuh kepada Allah ketika mana bangsa Arab tenggelam dalam amalan menyembah berhala, dan bagaimana baginda rasa terbeban melihat kejahilan dan kesesatan, yang baginda diganggu oleh pelindungnya. Kesesatan dan kejahilan itu, hinggalah kebenaran yang nyata, dan hidayat yang jelas, serta perkabaran yang benar datang kepada baginda, membawa misi yang umum, buat sekalian alam. Baginda menggalas segala tanggungjawab sebagai mubalik, menyampaikan kebenaran, daripada Sang Pencipta, sebagai syahid, saksi, atas makhluk kesemuanya, pembawa berita gembira dan peringatan, pendakwah kepada Allah, dengan izinnya jua, serta menjadi pelita yang marak bersinar, menerangi kegelapan kejahilan. Baginda telah berjihad dan membela Islam. Baginda sabar dan saling menyabarkan para sahabatnya dalam tempoh 23 tahun yang telah dihabiskannya demi dakwah. Bagindalah contoh misali nan luhur bagi sifat belas ihsan dan kesempurnaan. Bagindalah cahaya yang bersinar bagi generasi-generasi yang bersama baginda dan yang seterusnya. Hinggalah Allah menyempurnakan nikmat Islam, menyempurnakan agama, dan orang ramai masuk berduyun-duyun ke dalam agama Allah. Baginda meninggalkannya dalam keadaan putih bersih, tiada celah, tiadalah orang yang menyelisihinya melainkan dirinya akan celaka. Kesinilah jalannya, wahai muslimin. Padanya lah terdapat keselamatan kalian, dan kebahagiaan kalian, hinggalah ke hari kiamat, wahai bangsa Arab. Sesungguhnya pada hari seperti inilah lahirnya seorang Nabi berbangsa Arab. Kearaban itu pun, kerana baginda, mula memekarkan bunga-bunga masa lalunya, yakni kehebatan masa lalu bangsa Arab, dan mengurniakan benih untuk masa depannya.
Allah meneruskan legasi terdahulu dan kebanggaan terkini kalian melalui baginda. Dengan baginda jugalah, Dia, Allah, menyebarluaskan bahasa kalian pada lisan-lisan manusia sedunia. Bangsa kalian antara seluruh masyarakat dunia dan menyebarluaskan cara berfikir kalian di dalam akal-akal manusia. Kalian kekal di dalam lipatan sejarah, selama mana sejarah itu terus tertulis. Kalian kekal dalam kitaran zaman, selama mana zaman itu terus berputar. Kembalilah, sempena peristiwa mengingati Maulid Nabawi ini, kepada mengenang kehidupan Nabi Arab yang mulia ini, bagaimana baginda hidup di pusat kearaban, membesar di dalam pelukannya, yakni di tengah bangsa Arab, dan bertatih dengan kebiasaan akhlak-akhlaknya yang mulia. Baginda mengorbankan seluruh umurnya untuk memberikan hidayat petunjuk kepadanya, bangsa Arab ini, melindunginya, menghimpunkan cerai berainya, bangsa Arab ini, merapatkan kesatuannya, dan menciptanya, yakni membangunkan, sesuai penciptaan Allah, segala macam bangsa daripadanya, bangsa Arab ini, yakni menjadi umat Islam, dan bagindalah yang menjadikannya layak untuk pimpinan, agar ia memimpin kemanusiaan seluruhnya. Baginda tidaklah wafat meninggalkan dunia ini, melainkan beliau meninggalkannya sebagai sebuah umat yang merasakan keizahannya, keagungan dan kegagahannya, yang mengenal matlamatnya, yang menyiapkan segala persiapan buat kehidupan di dunia ini, dan yang maju demi kemanusiaan, membawa obor ilmu, kebebasan, dan persaudaraan sejagat. Wahai seluruh umat manusia! Sesungguhnya pada hari seperti inilah lahirnya Muhammad bin Abdul Al-Muttalib. Lalu, kemanusiaan pun lahir semula dengan kelahiran yang baru, melalui kelahiran baginda. Terbitlah cahaya menyinari alam ini, yang tak pernah muncul sebelumnya, sepertinya, yang telah menerangkan jalan-jalan ilmu dan amal buat anak Adam, menerangkan kebebasan dan kesejahteraan. Di dalam naungan persaudaraan sejagat, kembalilah, sempena peristiwa mengingati Maulid Nabawi ini, kepada mengenang kehidupan seorang lelaki yang manusiawi ini, bagaimana baginda disusi oleh seorang wanita Arab Badui, diasuh oleh seorang hamba wanita berbangsa Habsyi. Baginda mengambil anak angkat daripada kalangan hamba, yang selepas itu baginda jadikannya sebagai saudara dan maula, bekas hamba yang telah dimerdekakan pula. Baginda telah menyerahkan panji-panji kepimpinan dalam perang kepada golongan maula ini, untuk memimpin orang-orang Arab. Bukan sekali dua. Baginda telah mendekatkan, yakni bergaul rapat dengan Bilal Al-Habsyi, yang berbangsa Habsyi, Salman Al-Farisi, yang berbangsa Farsi, dan Suhaib Al-Rumi, yang berbangsa Rom, kerana kemuliaan mereka, dan bagaimana mereka telah mendahului, memeluk Islam, berbanding kebanyakan para pemimpin dan orang-orang ternama yang berbangsa Arab. Baginda juga pernah merasakan keperihan manusiawi di dalam keyatimannya, di dalam kefakirannya, dan ketika mana beliau kehilangan orang-orang yang disayanginya. Baginda sendirilah yang melakukan pekerjaan menternak dan berniaga. Baginda telah menempuh kehidupan ini di dalam keadaan susah mahupun senang, dalam keadaan aman mahupun perang. Baginda menghabiskan seluruh kehidupannya untuk mengangkat golongan yang telah dipijak oleh kezaliman dan kejahilan, dan bagindalah yang telah merendahkan golongan yang telah diangkat kerana kezaliman dan penindasan. Demikianlah, hingga baginda menyamaratakan semua anak Adam pada kemuliaan manusiawi mereka. Baginda menolak pertimbangan bangsa dan warna kulit pada menentukan kemuliaan seseorang itu. Bagindalah yang telah mengumumkan bahawa tiadalah pertimbangan kemuliaan seseorang itu berbanding orang lain, melainkan dengan ketawaan kepada Allah. Kembalilah kepada usul yang telah diajarkan oleh lelaki ini. Sesungguhnya ia telah pernah diamalkan dan berhasil. Ia telah membangunkan Madinah, yang tak satu bandar pun yang ada pada hari ini lebih baik berbandingnya. Kemanusiaan selama-lamanya tidak akan dijulang, melainkan dengan hormat menghormati sesama manusia, toleransi, sikap tolong-menolong, dan menepati janji. Inilah dia ajaran-ajaran asas terpenting yang dibawakan baginda. Ikutilah ia, nescaya kalian akan hidup di dalam keadaan selesa dan aman tenteram. Sekian tamatlah terjemahan ini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah.